A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para penonton sekalian, kita nak sambung lagi pengajian kita dalam topik surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 sehingga ke-18. Para penonton sekalian, anda dah bersedia dengan mushaf anda? Buka surah Al-Hujurat ayat ke-15 sehingga 18 dan kita akan kupaskan ayat ini dan kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Zarifi Daud. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Da'i Aiman, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Ceria pagi ni ya? Alhamdulillah ceria Ustaz. Alhamdulillah. Kita para penonton sekalian pun tak sabar nak mendengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadil Ustaz. Tapi sebelum tu para penonton, hari ini perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia, iaitu kes baharu 150, kes kematian 1 dan kes sembuh baharu 50 orang. Dan inilah kita melihatkan bahawa satu fakta yang perlu kita ambil cakna terhadap diri kita sebagai orang Malaysia supaya kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Para penonton yang ingin, mungkin ada yang nak baca bersama dengan Fadil Ustaz, boleh call kita di talian 1800 881677 atau boleh WhatsApp kita di talian 0111-233-6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like dan share agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Anda dah bersedia dengan mushaf Al-Quran dan kita nak mengkaji berkaitan dengan surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 sehingga 18 dan kita nak mendengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadil Ustaz. Dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Ustaz Da'i Aiman dan para penonton Tanyalah Ustaz, mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Baik, mari kita gemakan pagi kita ini seperti yang Ustaz Da'i Aiman nyatakan, kita bersama-sama membaca dan kita mentadabbur pada pagi ini ayat 15 hingga ayat penutup ataupun ayat yang terakhir dalam surah Al-Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum
balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu basirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Saudara penonton, tuan-tuan perempuan rahmati Allah Ta'ala sekalian, pagi ini dari Aiman kita menyambung siri-siri dalam episod yang sebelum ini. Kita membaca surah Al-Hujurat daripada ayat yang pertama, dan pagi ini insya-Allah kita akan khatamkan tadabbur kita dalam surah Al-Hujurat. Kalau dalam episod sebelum ini yang membimbing kita, para asatizah yang membimbing kita antaranya Dr. Muhammad Farid Ravi, Dr. Luqman Ibrahim, kemudian Ustaz Ashraf ya. Jadi pagi ini saya menyambung para guru saya, para guru kita semua pada pagi ini untuk kita melihat apakah segmen yang terakhir, ayat-ayat yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla rakam ataupun simpulkan di dalam surah Al-Hujurat ini. Baik, saudara penonton rahmati Allah, sebelum kita melihat makna yang terkandung dalam ayat yang sama-sama kita baca dan kita tadabbur pada pagi ini, saya ingin membawa ulang kaji semula kepada ilmu kita bersama. Kita memahami, para guru kita memaklumkan kepada kita, surah Al-Hujurat merupakan surah Madaniyah. Surah Madaniyah bermaksud surah ini ataupun ayat-ayat ini diturunkan kepada baginda Rasulullah dan umat Islam ketika mereka berada di Madinah. Maksudnya ayat ini turun kepada umat Islam di Madinah. Setelah mereka bersyahadah, setelah mereka melakukan amal-amal ibadah ketaatan kepada Allah, ayat ini turun kepada baginda Rasulullah untuk disampaikan kepada umat Islam pada waktu itu. Baik, para ulama tafsir mereka menyatakan ayat ini turun ataupun surah ini turun sekitar pada tahun ke-9 Hijrah. Dan pada tahun ini, dalam riwayat tafsir menyatakan pada tahun ini, maknanya pada masa ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kunjungan ataupun kita sebut sebagai kunjungan daripada delegasi-delegasi yang berada di sekitar semenanjung tanah Arab, ya, di sekitar jazirah Arab itu mereka datang ke Madinah berkunjung, bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para penonton rahmati Allah, surah Al-Hujurat ini terkandung di dalamnya 18 ayat, dan kalau kita pergi ke dalam lagi, kalimah-kalimah yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat mengandungi 340 kalimah. Dan kalau kita turun ke bawah lagi, berapakah jumlah huruf yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat? Jawapannya para ulama menyatakan 1476 huruf. 1476. 1476 huruf yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat. Baik, saudara sekalian, surah Al-Hujurat juga para ulama tafsir telah memberikan gelaran sebagai surah Al-Akhlaq. Surah Akhlaq. Sebab ada 5 ayat yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat ini. Allah Azza wa Jal memulakan ia dengan menyebut kalimah ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seperti mana para guru kita memberikan pesanan kepada kita, apabila kita membaca Al-Quran, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, bila bertemu sahaja dengan perkataan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Abdullah ibn Mas'ud menyatakan kita kena berikan perhatian yang lebih, kerana tentu sekali kita semua nak jadi orang yang beriman. Allah Azza wa Jal sedang berkomunikasi, sedang berinteraksi dengan hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi dalam surah Al-Hujurat ini ada 5 ayat yang Allah Azza wa Jal memberikan nasihat kepada orang-orang yang beriman. Apa dia? Yang pertama,
Adab yang pertama ketika ayat nombor 1 Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada kita mesti kita jaga adab dengan Allah Azza wa Jalla. Jangan diminta disegerakan wahyu. Ya. Maknanya Dai Aiman, ayat nombor 1 itu memberikan kepada kita juga kefahaman apabila kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, jangan tergesa-gesa untuk kita minta doa kita itu dimakbulkan cepat. Doa hari ni pukul 6.42 pagi, 6.45 pagi nak dapat dah. Tak dapat pun. Tak dapat pun kan. Maknanya kena bersabar dalam berdoa. Jangan memaksa-maksa. Ya. Jangan memaksa-maksa. Satu. Yang kedua, adab yang kedua, ayat yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat ayat nombor 2 hingga ayat nombor 15, adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah janganlah kita meninggikan suara kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya para penonton rahmati Allah, ingat lagi kan episod yang mana para asatizah kita yang bimbing kita di awal dahulu, surah Al-Hujurat ayat nombor 4. Bagaimana kisah kita sebut sebagai kaum Bani Tamim. Ya. Mereka ini datang bertemu Rasulullah, menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah pada tahun ke-9 Hijrah. Pada waktu itu mereka memanggil-manggil nama Nabi, ya Muhammad, ya Muhammad, diulang-ulang dengan suara yang begitu tinggi. Langsung ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah ini ayat nombor 2, supaya apa? Supaya orang yang beriman menjaga adab dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah dipanggil sebegitu rupa sahaja. Sepatutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai makam ataupun kedudukan yang mulia terpuji. Maka bersopan santunlah dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panggillah nama Nabi dengan hormat, dengan nada yang lembut, sopan, dan bersabarlah. Nabi tengah berehat di dalam rumah, di dalam bilik tersebut. Sabar sekejap, jangan memaksa Nabi. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, adab sesama mukmin. Jangan mudah menerima berita, khususnya berita yang disampaikan oleh orang fasik. Semak terlebih dahulu sebelum sebar. Teliti terlebih dahulu berita tersebut penting ataupun tidak, sahih ataupun tidak. Kalau sahih dan kalau penting, baru sebarkan. Kalau tak penting ataupun kalau mesej itu datang ataupun kalau kita sebarkan mengundang perpecahan, mengundang bahana dalam masyarakat, tak perlu sebar, tak perlu sampaikan. Itu adab nombor 3 yang dirakamkan dalam ayat ini, iaitulah ayat nombor 6 hingga ayat nombor 12. Adab nombor 4 para penonton rahmati Allah, adab dengan sahabat-sahabat yang belum menerima Islam. Adab-adab kita dengan sahabat-sahabat non-Muslim. Juga kita mesti menjaga hubungan itu di atas dasar memuliakan sesama manusia. Perkara ini terakam indah di dalam ayat nombor 13 surah Al-Hujurat kita. Dan para penonton, adab ataupun perkara nombor 5 yang dinyatakan di dalam surah Al-Hujurat ini, yang terakhirnya iaitulah orang beriman mesti mempunyai kualiti iman yang sebenar. Orang yang beriman dengan orang sekadar Muslim sahaja ada perbedaannya. Ini yang diperincikan dalam ayat nombor 14 hingga ayat nombor 18, ayat yang terakhir di dalam surah Al-Hujurat. Dai Aiman. Maknanya kesimpulan yang kita nak ambil dalam surah Hujurat ni Ustaz adalah kita nak melihat sejauh mana apa yang disebutkan pada awalnya berkaitan dengan adab sebenarnya nak melengkapkan berkaitan dengan kualiti iman itu sendiri. Baik Ustaz, kita melihatkan ayat-ayat yang akan kita sentuh sebentar lagi banyak relate-nya dengan iman. Jadi sahabat kita di Facebook ada nak bertanyakan, nak membuka gelanggang pertanyaan ini dengan satu soalan yang cukup menarik daripada Nordah Lia Biru. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat yang ke-15, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan sesungguhnya orang-orang yang sebenarnya beriman ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Adakah ini berkait dengan kepercayaan pada rukun iman dan menunjukkan neraca orang mukmin yang sebenar? Yang kedua, bagaimana berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah dalam ayat ini? Bolehkah Ustaz perluaskan huraian tentang jihad itu?
Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Orang iman yang sebenar pastinya mempraktikkan rukun iman tu Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang boleh Ustaz uraikan daripada persoalan ini Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya, Puan Nur Dahlia. Masya Allah, Dai Aiman, inilah kita seronok di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Para penonton kita sebelum mereka bersiaran pagi ni ataupun menonton kita di kaca TV, mereka juga buat ulang kaji terlebih dahulu, ya. Mana mereka membaca terlebih dahulu sepintas lalu, dan pagi ni kita mencerahkan apa saja rungkaian ilmu yang kita boleh kongsi bersama. Alhamdulillah. Baik, para penonton rahmati Allah, saya raikan soalan yang pertama ini. Ayat nombor 15 yang sama-sama kita baca dan kita tadabbur tadi, ia ada kaitan dengan ayat nombor 14 di dalam surah Al-Hujurat. Ini indahnya Al-Quranul Karim. Ayat demi ayat ada perkaitan di antara satu dengan yang lain. Begitu juga Dai Aiman, surah demi surah. Ya, susunan surah itu juga mempunyai perkaitan di antara satu dengan yang lain. Baik, kita lihat pada ayat nombor 14 para penonton. Ayat nombor 14 dalam surah Al-Hujurat ini ada satu cerita Allah Azza wa Jalla rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalatil a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا Inna Allah ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Qalatil a'rabu amanna. Al-a'rab, kita tengok perkataan al-a'rab dulu. Para penonton, al-a'rab dalam tafsir, contohnya dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka sebagai contoh, dan tafsir yang lain, mereka memberikan terjemahan Al-A'rab itu bermaksud sekumpulan kaum yang mana mereka ini asalnya daripada pergunungan. Maknanya di kalangan masyarakat Arab dahulu, ada yang duduk di kota, ada yang duduk di pinggir kota, ada yang duduk di kampung, ada yang memang duduknya, rumahnya ataupun tempat perlindungan mereka di kawasan pergunungan. Dan di antara mereka ini, penduduk kota, pinggir kota, kampung, pergunungan, mereka ada uruf ataupun kebiasaan masing-masing, ataupun bahasa kita mudah faham, mereka ada budaya yang tersendiri. Baik, ceritanya begini para penonton rahmati Allah. Kaum ini yang mereka tinggal di Makkah, mereka duduk di kawasan pergunungan ini, mereka datang bertemu dengan Rasulullah. Mereka dari Makkah datang ke Madinah Al-Munawwarah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Baik, mereka telah berkata, qalatil a'rabu amanna, yang itu dulu. Mereka telah berkata, sesungguhnya kami ini telah beriman kepada Allah dan beriman kepada kamu wahai Muhammad. Para penonton dan rahmati Allah, Allah Azza wa Jalla telah menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Muhammad, katakanlah kepada mereka itu, kamu belum beriman. Bahkan janganlah kamu berkata demikian. Walakin qulu aslamna, tetapi katalah sesungguhnya kami ini telah menerima Islam, telah menyerahkan diri kami kepada kamu. Dan walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan jika dan kami telah Islam, dan ingatlah jikalau kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, taat secara zahir dan batin, maka Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala amal-amal kamu, kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini sehingga akhir ayat 14. Baik, maksudnya begini. Sepatutnya mereka ini masih belum boleh mengatakan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab
ingat dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyatakan ahasiban nas an yaqulu amanna an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah seseorang itu boleh menyatakan ataupun memperakui yang dia ini beriman selagi mana dia belum diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Ceritanya dalam ayat ini, orang-orang Arab yang tinggal di kawasan pergunungan ini, mereka baru sangat lagi menerima Islam. Baru sangat lagi. Jadi Allah Azza wa Jalla menyatakan pada waktu itu kamu masih belum beriman. Qul lam tu'minu. Kamu belum beriman. Tetapi tengok Allah Azza wa Jalla menggunakan perkataan walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Walamma ni dalam bahasa Arab dari Aiman, ia membawa maksud walaupun kamu belum tiba iman di dalam hati kamu, tetapi iman itu akan sampai kepada kamu. Baik Ustaz. Kita nak tahu tentang apa yang disebutkan pembuktian iman tadi. Bukan semata-mata di mulut, tetapi pembuktian itu pada yang kita sebut sebagai rukun iman tadi Ustaz. Kita berehat seketika. Baik. Kita kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Kalamu Rabbina hidayatuna ata'u Jibrilu ala Rasulina. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton sekalian, kita sekarang ini dalam topik tafsir surah Hujurat ayat ke-15 sehingga ke-18 bersama dengan tuan guru kita Ustaz Zarifi Daud. Pastinya anda rugi sebentar tadi ya, sebab kita mendengar alunan ayat suci Al-Quran daripada Al-Fadhil Ustaz yang cukup memberi sentuhan kepada kita. Baik Al-Fadhil Ustaz, tadi sebelum rehat Ustaz ada sebutkan bahawa ada terdapat satu golongan orang Arab yang tinggalnya di atas bukit Ustaz ya. Mereka ini mengaku mengisytiharkan mereka ini beriman kepada Allah SWT, sedangkan mereka ini baru saja memeluk Islam. Apakah sambungan ceritanya tu Ustaz? Silakan. Baik, sebelum saya sambung tu saya ingat Daya Aiman nak habis tadi nasyid lagi tu. Kalamu Rabbina. Sambung. Aduh. Lepas ni kita sambung di luar lah. Kita akan sambung lagu tu di akhir siaran. Alhamdulillah, kita pagi ini kita rasa seronok dan bahagia kerana kita mulakan hari kita dengan Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi kita memahami Al-Quran berpandukan kepada apa yang diajarkan oleh para mufassirin kepada kita, dan insya-Allah bila kita membaca Al-Quran, mengkaji, menghayati Al-Quran, Al-Quran inilah yang akan memandu hidup kita insya-Allah. Baik, kita sambung cerita ayat nombor 14 surah Al-Hujurat tadi. Para penonton rahmati Allah. Al-A'rab kita sebut sebagai orang yang asalnya daripada Makkah. Mereka hidup di pergunungan. Mereka baru sangat masuk Islam. Tetapi mereka bertemu Rasulullah dan mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya para penonton dirahmati Allah, mereka ini membuat pengisytiharan itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Antaranya daripada riwayat Ibnu Abbas menyatakan mereka menyatakan, wahai Rasulullah, kami telah memeluk Islam ketika Tuan dimusuhi oleh orang Arab daripada suku kaum yang lain, tetapi kami telah beriman kepada kamu dan kami tidak memusuhi anda. Kenapa dia mengungkit perkataan tersebut? Rupa-rupanya mereka meminta untuk mendapat perhatian serta layanan istimewa daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebab. Ada sebab rupanya. Jadi Allah Azza wa Jalla telah menegur
ataupun memberikan penjelasan kepada mereka, belum lagi kamu hanya menyebut kamu ini telah menyerah ataupun telah menyerah diri kamu patuh kepada Islam, tetapi kamu masih belum beriman sepenuhnya. Sebabnya, para penonton rahmati Allah, ciri-ciri orang yang beriman Allah Ta'ala gantungkan di dalam ayat nombor 14 itu. Allah Azza wa Jalla berikan pentafsirannya ataupun apakah ciri-ciri orang beriman itu. Allah Azza wa Jalla menyatakan pada ayat nombor 15. Sebelum itu, dari Aiman, Allah Azza wa Jalla menyatakan, apabila kamu ini waqalati a'rabu amanna, Allah menujukan perkataan itu ataupun ayat itu kepada golongan itu. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kalaulah kamu ini telah masuk iman kamu di dalam hati kamu, kamu telah menghayati iman dan iman itu telah menghasilkan buahnya. Takwa ini kan sesuatu benda yang tersembunyi, daya iman kan? Taqwa hahuna, ya, di dalam ini, yang terselindung. Kalau kita tengok ayat sebelumnya itu, ayat nombor 13, ya Allah, dia ada perkaitan. Apa kata Allah Azza wa Jalla ayat nombor 13? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik, dalam ayat nombor 13 Allah Azza wa Jalla menyatakan, wahai manusia, telah diciptakan kamu di kalangan lelaki dan perempuan. Kemudian diciptakan kamu juga di kalangan suku puak. Kerana apa? Wa qabaila lita'arafu. Supaya kamu ini saling berkenal-kenalan di antara kamu. Baik, kalau kita baca ayat ini, para penonton dan rahmati Allah, ayat ini memberikan satu kefahaman kepada kita, lita'arafu, berkenal-kenalan merupakan kunci untuk kita saling melengkapi, saling bakti berbakti, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kata kuncinya ialah kita mesti berkenal-kenalan sesama kita. Para penonton, kita ini masing-masing ada kekuatan dan ada kekurangan kita masing-masing. Contoh dari Aiman, ya, orang yang kaya, hartawan, ya, mungkin dia tak larat, ya, mungkin dia bercuti sama ada dalam Malaysia ataupun di luar negara, kan? Sekarang ni PKP tak boleh dah, kan? Dalam Malaysia sajalah. Jadi contoh, dia bercuti, kemudian bagnya besar, ya, bagasinya besar, nak bawa naik ke tingkat atas ataupun tingkat hotelnya, di dalam bilik hotelnya. Tentu sekali dia akan minta tolong orang lain. Ya, sesiapa? Tentulah mungkin bukan orang kaya, tetapi orang yang biasa-biasa, orang yang tak punya harta tetapi mereka mempunyai kekuatan. Jadi, dengan perbezaannya kita ini, latar belakang tidak sama, itu menyebabkan kita saling bekerja sama sesama kita. Jadi kata kuncinya, kita mesti saling bertaaruf, saling berkenal-kenalan sesama kita supaya kita dapat berkhidmat kepada orang. Kita dapat saling membantu sesama kita. Tak kiralah dalam konteks kejiranan ke, dalam konteks jabatan ataupun pejabat ke, kata kuncinya saling berkenal-kenalan. Itu merupakan kunci untuk kita saling berkasih sayang dan saling bantu-membantu. Kemudian, setelah Allah menyatakan kita ini semua sama, tidak ada bedanya, suku, puak, bangsa, lelaki, wanita, kulit putih, kulit gelap, tinggi, rendah, semuanya sama di depan Allah Azza wa Jalla. Yang membedakan kita ialah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Para penonton, kita tengok ayat yang terakhir dalam surah Al-Hujurat, ayat nombor 13 ini. Cantik Allah Azza wa Jalla menyatakan, bila Allah Ta'ala menyatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah sesiapa yang paling bertakwa kepada Allah. Para penonton, soal takwa ini soal yang tersembunyi. Ia soal di dalam hati kita. Dan kadang-kala takwa itu juga dapat dilihat, mesti membuahkan hasil. Apa dia? Tentulah takwa membuahkan ketaatan. Ya, kita salat subuh tadi, ya, dari Aiman dan para penonton,
Apa motivasi besar yang menyebabkan kita salat subuh? Dari Aiman. Motivasi. Apa motivasinya? Biasa orang tua kata pagi-pagi ni rezeki murah, Ustaz. Rezeki murah, itu satu. Ya. Yang kedua, para ulama menyatakan yang memberikan kita motivasi untuk salat subuh ialah sebab kita ini hamba yang berdosa. Dosa kita yang semalam, dosa kita yang semalaman, dosa kita yang kemarin. Salat subuh itulah kita berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi, takwa itu dapat dilihat buahnya di mana? Ketaatan. Makin hamba Allah itu makin taat kepada Allah, makin rajin salatnya, makin rajin tunai zakatnya, makin rajin istighfarnya, zikirnya, itu salah satu tanda buah takwa. Dan yang kedua, para penonton rahmati Allah, takwa itu terselindung orang tak nampak. Tetapi innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Alimun bermaksud Allah Maha mengetahui. Khabirun, apa maksud khabirun? Maha mengetahui juga, tetapi Maha mendalam, terperinci, details Allah Ta'ala tahu. Mungkin saya memandang dan mengenali Aiman dari Aiman luaran sahaja. Dalaman saya tidak kenal. Begitu jugalah saya. Dari Aiman hanya nampak saya ni bagus di luar saja. Tapi di dalam, ya Allah, teruk sungguh Ustaz Zarifi ni. Kan? Allah Azza wa Jalla Maha mendalam pengetahuannya, yang terselindung itu pun Allah Azza wa Jalla tahu. Innallaha alimun khabir. Para penonton, dalam Al-Quran ada 3 tempat, 3 ayat di mana antaranya Allah Subhanahu wa taala menggandingkan perkataan innallaha alimun khabir. Perkataan alim, khabir berganding ada 3 tempat. Pertama, bagaimana Allah menyatakan tidak sesiapa pun yang mengetahui kita ini mati di mana, di bangunan mana. Tak ada sesiapa pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Sebab sifat Allah alimun khabirun. Satu. Yang kedua, ayat ini, surah Al-Hujurat ayat nombor 13. Dalam soal takwa, Allah sendiri yang Maha mengetahuinya. Alimun khabirun. 2. Dan yang ketiga dalam surah At-Tahrim, bagaimana berlaku satu rahsia dalam rumah tangga Nabi SAW. Nabi memberikan amanah kepada beberapa orang isteri supaya merahsiakannya, tetapi orang lain tahu juga rahsia tersebut. Jadi Nabi mengetahui perkara tersebut tersebar. Jadi mereka bertanya, daripada mana Nabi tahu? Jawapannya, innallaha alimun khabir. Allah yang Maha mengetahui dan Allah yang mengkhabarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 tempat. Ya Allah, baru satu ayat. Innallaha khabirun alim. Memberikan satu makna yang sangat luar biasa. Jadi, para-para rahmati Allah, kita kembali semula. Allah Azza wa Jalla menyatakan ayat nombor 14. Walaupun kamu baru sahaja masuk Islam, tetapi kalaulah kamu ini yakin kepada Allah, kamu beramal kepada Allah, kamu beriman kepada Allah, kamu taat kepada Allah, wa in tuti'ullaha wa rasulah, kamu taat kepada Allah dan kamu taat kepada Rasulullah, la yalidkum min a'malikum syai'a. Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala amal-amal kamu. Nah, para penonton tengok pada ayat ini. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa in tuti'ullaha wa rasulahu. Sekiranya kamu taat kepada Allah dan kamu taat kepada Rasul. Kedua-duanya amalan yang mengundang pahala, mengundang redha Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tetapi tengok Allah Ta'ala sebut la yalidkum min a'malikum syai'a. Allah pasti tidak akan mengurangkan pahala amal-amal kamu. Apa maksudnya para penonton? Maksudnya memberikan pahala, sama ada memberikan pahala ataupun mengurangkan pahala itu hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan tugas dan milik mutlak Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Contohnya beginilah Dai Aiman. Saya ada dengar satu ceramah. Seorang ustaz ini menyatakan, ada seorang doktor bertemu dengannya. Beliau doktor, orang yang hartawan, yang ada harta, ada klinik sendiri,
Ya, ada klinik sendiri. Ya. Kemudian beliau doktor ini dia ada 3 anak, 3 orang anak, 3 doktor, doktor perubatan. Anak pun doktor. Anak pun doktor, 3 orang. Pakar jantungnya, pakar ortopediknya, pakar tulangnya, satu kita ingat pakar apa. Mana 3 orang ni pakar. Allah Ta'ala memberikan rezeki lagi, isteri kepada 3 anak-anaknya ini, menantunya ini, 3 orang, semuanya doktor juga. Boleh buka hospital tu. Boleh buka hospital. Maknanya, dalam rumah doktor ini ada 7 orang doktor. Dia doktor, 3 orang anaknya doktor, 3 orang menantunya doktor juga. 7 orang doktor. Tapi dia kata, Ustaz, saya dialisis seminggu 3 kali. Subhanallah. Maknanya dalam rumah 7 orang doktor, tetapi dia juga Allah Ta'ala uji dialisis setiap minggu. Apa yang kita nak belajar dalam perkara ini, para penonton rahmati Allah? Urusan nyawa, urusan kesihatan, itu adalah milik mutlak Allah Azza wa Jalla. Ini Allah Ta'ala pegang. Allah Ta'ala pegang. Walaupun Allah berikan kita banyak nikmat, rezeki melimpah ruah, anak-anak yang cerdik-cerdik, menantu yang hebat-hebat. Tetapi urusan rezeki ataupun urusan kesihatan, usia dan nyawa, ini Allah Ta'ala yang pegang. Ya? Jadi, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu ayat nombor 14, ayat nombor 15, Allah Azza wa Jalla memperincikan sifat-sifat orang yang beriman itu bagaimana. Selepas ini kita akan perincikan. Subhanallah, bila mana kita sebutkan tentang ialah kita terkesan. Sebab apa? Bila kadang-kadang kita kata kita beriman, tetapi sejauh mana pembuktian iman kita itu pada tahap amal ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana kita sebutkan tentang perkara ini, Ustaz, kita nak melihat juga bagaimana yang kita sedang berjihad dengan harta dan jiwa kita dalam kita mengaplikasikan rukun iman itu sendiri dalam kehidupan seharian kita, Ustaz. Sebab apa? Bila kita sebutkan tentang iman ini, ia merupakan satu keyakinan dan kepercayaan. Ya, kita melihatkan kepada satu perkara yang membuktikan bahawa kita ini benar-benar Islam. Sedangkan bila mana kita sebut kita Islam, ini hanyalah satu kita ikrar kita Islam, tetapi adakah kita ini benar-benar Islam? Tapi kita akan huraikan selepas ini. Kita berehat seketika, para penonton. Terus setia bersama dengan kita dalam Tanyalah Ustaz. Kita kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang membahayakan. Walhamdulillahirabbil alamin. Mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan kita dalam topik tafsir surah Hujurat ayat yang ke-15 sehingga ke-18. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zarifi Daud. Terima kasih Ustaz atas penjelasan yang Ustaz berikan pada mukadimah tadi, bahawa kita terkesan bahawa kadang-kadang kita rasa kita ni dah Islam, tapi kita belum sebenar-benarnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertepatan dengan soalan yang seterusnya yang diajukan oleh sahabat kita Sal Rasid Cik Ci. Ada soalan yang menarik diajukan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Merujuk kepada ayat yang ke-15, adakah mengenai dua kelompok manusia, iaitu golongan yang beriman dan munafik, di mana orang-orang yang beriman berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan rela berkorban harta dan jiwa mereka, sedangkan golongan munafik masih ragu-ragu dengan ajaran Islam. Mohon perincian dari Ustaz. Terima kasih. Dua golongan ini Ustaz, kita pun tak tahu di manakah
kedudukan kita dalam kedua-dua golongan ini, Ustaz? Silakan. Terima kasih kepada sahabat kita yang mengutarakan soalan. Sekiranya saya tak salah, Dr. Aiman, penonton kita ni memang penonton tetap kita yang selalu bertanya soalan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengurniakan kebaikan kepada sahabat kita yang bertanya dan seluruh keluarganya. Baik, hadirin rahmati Allah. Tentu sekali soalan yang sahabat kita bertanya ini ada kaitan dengan ayat nombor 15 di dalam surah Al-Hujurat yang sedang kita bincang dan kita tadabburkan pagi ini. Allah Azza wa Jalla memperincikan, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu. Kita berhenti setakat itu dulu. Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah Azza wa Jalla, mereka beriman kepada Allah dan mereka beriman kepada Rasulnya, thumma lam yartabu. Mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka tidak sangsi-sangsi lagi. Mereka beriman secara bulat, secara tekad, bersungguh-sungguh. Mereka yakin sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ciri orang yang beriman. Bila sebut syurga ataupun bila membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang syurga, orang beriman membacanya dengan penuh keterujaan, rasa seronok, rasa bahagia dan memberikan semangat kepadanya untuk beramal saleh kerana nak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Datang pula kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menceritakan hiruk pikuk api neraka, azabnya api neraka, langsung menimbulkan rasa gerun, takut sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla, langsung membekaskan hatinya dan dirinya tinggal langsung perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang ditegah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beriman, Ustaz. Ini orang yang beriman. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, dzukirat Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Maknanya hati mereka bergetar. Bergetar bagaimana? Kerana mereka memahami isi Al-Quran itu. Baik. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian ciri orang beriman yang pertama, mereka tidak ragu-ragu lagi. Mereka percaya sepenuhnya. Yang kedua, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka berjihad, mereka berjuang di jalan Allah dengan hartanya. Bi amwalihim wa anfusihim. Wa anfusihim ini kalau saya lihat dalam beberapa tafsir Dai Aiman, para ulama cenderung untuk mentafsirkan anfusihim itu ialah diri mereka, bukan setakat jiwa mereka. Kalau jiwa ni kita sebut ataupun kita faham sekadar ataupun nyawa sahaja, maknanya terkorban. Tapi ada beberapa ulama yang mengatakan anfusihim itu bermaksud diri mereka, fizikal. Maknanya bila kita umumkan diri, berjihad dengan harta dan diri mereka, anfusihim, diri mereka itu apa sahaja yang terkait dengan dirinya itu juga dikira sebagai jihad. Contoh, ada orang yang memperuntukkan masanya dalam kehidupannya, masanya dia wakafkan, dia peruntukkan kepada perjuangan agama. Contoh, dia terlibat dengan kerja-kerja kebajikan, dengan NGO kebajikan, NGO Islam sebagai contoh, ya. Ataupun masanya dikorbankan untuk jaga ibu ayahnya yang sakit, kan? Jadi orang ini yang berjihad, berjuang dengan masanya. Ada juga orang yang berjihad dengan tenaganya. Ya, dengan tenaganya. Contoh, kan, dia nak membantu anak bangsa kita, masyarakat kita, membimbing masyarakat keluar daripada kemiskinan ilmu. Jadi dia buat kelas tuition, kan, dia bertemu dengan orang fakir miskin, asnaf, anak-anak asnaf, dia bantu buat kelas matematik, kelas sains, kelas agama dan sebagainya. Dia memberikan tenaganya. Ini takrifan yang saya kira memberikan satu semangat kepada kita untuk kita berjuang ataupun kita menyumbangkan apa yang kita ada, diri kita ada untuk kepada jalan agama. Luas tak ya makna jihad ni? Ya. Ada juga orang yang berjuang di jalan Allah ini, sumbangannya ialah apa? Dia menjaga nama baiknya. Bila dia seorang Muslim, dia cuba disiplinkan dirinya supaya tak terlibat dengan perkara-perkara yang salah. Sama ada salah pada aspek undang-undang ataupun peraturan dunia, ataupun
peraturan Allah Azza wa Jalla. Dikawal dirinya. Kalau di tempat itu ditulis label, jangan ataupun dilarang membuang sampah. Ya. Dia tak buanglah sampah di situ. Dia nak menjaga nama baiknya supaya agama yang diimani ini tidak terkait dengan kesalahan ataupun kita sebut sebagai apabila orang itu tidak mengambil kepentingan untuk menjaga nama baik agama. Jadi para penonton rahmati Allah, kalau saya boleh membawa contoh. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hadid, surah besi, surah Al-Hadid dalam Al-Quran, pada ayat nombor 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim." Ayat nombor 11 ini dalam surah Al-Hadid, Allah Taala bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada manusia ketika itu, siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman hartanya, pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah Azza wa Jalla menjanjikan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan mengganjarkan pahala ataupun kebaikan yang berlipat ganda, iaitulah beroleh syurga. Orang ini akan dikurniakan syurga. Para penonton, seorang sahabah dalam riwayat Ibnu Katsir, dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan, seorang sahabah yang bernama Abu Ad-Dihdah. Abu Ad-Dihdah. Cuba sebut para penonton, Abu Ad-Dihdah. Abu Ad-Dihdah. Beliau bila baca ayat ini, para penonton, ayat nombor 11 dalam surah Al-Hadid, apa yang beliau buat? Beliau pergi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah benar Allah Azza wa Jalla mahu meminjam daripada kita semua?" Nabi kata benar. Benar ataupun betul. Allah mahu meminjam daripada kita semua. Bila dia mendengar penjelasan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang berlaku, sahabat penonton rahmati Allah, Abu Ad-Dihdah telah meminta supaya Nabi menghulurkan tangan Nabi yang mulia itu kepada Abu Ad-Dihdah, supaya Abu Ad-Dihdah dapat menggenggam erat tangan baginda Rasulullah yang mulia itu. Apabila Abu Ad-Dihdah memegang tangan baginda Rasulullah yang mulia itu, langsung Abu Ad-Dihdah mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini aku wakafkan, aku pinjamkan kepada Allah kebun aku. Kebun ini paling aku sayang, dan kebun yang aku ada ini terdapat di dalamnya 600 pokok kurma. Aku berikan kepada Allah, aku wakafkan kepada jalan agama." Para penonton, apa yang berlaku dalam tafsir menyatakan Abu Dihdah bila dia membuat keputusan itu, langsung beliau balik ke rumah dan beliau memberitahu kepada isterinya yang beliau telah memberikan kebun kurma itu kepada agama, kepada jalan agama. Bukan setakat kebun kurma yang beliau berikan juga rumah yang beliau sedang diami itu. Jadi apabila isterinya mengetahui suaminya itu telah mewakafkan rumah dan kebunnya itu kepada jalan Allah, agak-agak apa kata isteri Abu Ad-Dihdah? Weh, kalau kita kata abang ni biar betul ya. Biar betul ni. Biar betul kan? Oh. Tapi ya Allah, isteri yang salihah, mereka tidak menghalang suaminya untuk berkorban di jalan Allah sebab mereka yakin, thumma lam yartabu, mereka tak ragu-ragu lagi dengan tawaran syurga yang Allah dan Rasul janjikan. Istrinya berkata, "Sesungguhnya apa yang kamu buat ini ialah satu keputusan yang sungguh baik sekali, wahai suamiku." Allah. Maknanya isteri beri kebenaran, permission. Isteri beri keredaan. Isteri beri bersetuju dengan tindakan yang suami lakukan tadi. Kalau kita hari ni Daya Aiman ya, isteri batuk sikit je, kita Allah tunduk kepala kan. Tak kata orang lain, saya pun juga kan. Bagi Kak Mak sendiri pun kata, "Abang, mak tak apa, kami ni nak buat jalan Tu pun dia, susah." dia jadi banding-banding lah kan. Jadi nak ceritanya
para penonton dirahmati Allah, ini tokoh yang hebat, itulah Abu Ad-Dahdah, seorang sahabah. Beliau mewakafkan hartanya yang paling beliau sayang itu kepada jalan agama. Ini contoh orang yang tidak ragu-ragu dengan Allah Azza wa Jalla. Berbeza sungguh dengan orang munafik. Orang munafik mengikut hadis riwayat Imam Muslim ada 4 tanda. Yang pertama, jika diberikan amanah dia khianat. Bagi amanah khianat, tidak penuhi ataupun tidak melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Nombor 2, bila bercakap bohong selalu. Berdusta, on the way. Janji pukul 8. Tak sampai-sampai. Orang telefon, duduk di mana? On the way. Padahal duduk di atas katil di rumah lagi. Kan dia rapatkan telefon dengan kipas kan. Bunyi macam duduk tengah jalan kan. Jadi kita kena buang budaya on the way. Kena tepati bila kita bercakap jangan menipu. 2. Yang ketiga, bila berjanji mereka tak penuhi. Ingkar ataupun mereka mungkir janji. Ini ciri-ciri orang yang munafik. Dan yang keempat, jika mereka berselisih, mereka berlaku zalim. Jadi ini 4 ciri orang-orang yang munafik seperti yang telah dipedomankan, ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panduannya supaya kita jangan jadi orang munafik seperti yang Nabi berikan contoh-contohnya. Wallahu a'lam. Ini yang kita sebutkan berjihad jiwa dan harta, Ustaz, ya. Maknanya bukan sekadar orang yang berjihad itu orang yang membawa peralatan perang, tetapi sebenarnya kita boleh sebutkan driver bas sekolah pun sedang berjihad dengan anak-anak yang dibawa ke sekolah itu. Subhanallah, apa yang Ustaz sebutkan sebentar tadi membuka pandangan mata kita bahawa kita semua rakyat Malaysia, seluruh umat di dunia ini sedang berjihad dengan kedudukan kita masing-masing. Tak kiralah tukang masaknya, pak guardnya, tukang sapu sampahnya, berjihad dengan apa yang sedang dipertanggungjawabkan. Para penonton, menarik perbincangan kita pada hari ini. Kita sebutkan tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak raikan lagi soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Liz Kaiman. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru Tanyalah Ustaz. Semoga sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang ke-16, katakanlah kepada orang-orang Arab itu, wahai Muhammad, soalan saya. Siapa orang-orang Arab yang dijelaskan dalam ayat tersebut dan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menegur golongan ini? Mohon pencerahan, syukran jazilan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Liz Kaiman atas soalan yang diajukan. Baik Ustaz, satu soalan yang pada kita cukup menarik, iaitu siapa mereka ini? Baik, terima kasih pada sahabat kita yang bertanya. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab yang dimaksudkan di dalam ayat ini ialah sekumpulan puak yang mereka ini asalnya daripada pergunungan, kawasan pergunungan di Makkah Al-Mukarramah. Mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kami beriman, tetapi Allah Azza wa Jalla menegur mereka, dan teguran itu sebab apa? Kerana mereka ini masih baru keislamannya. Kalau dalam bahasa setengah tafsir menyatakan mereka ini masih liar hati mereka yang perlu dijinakkan. Maknanya mereka masih belum beriman sepenuhnya. Kerana itu antara akhlak yang diajarkan oleh ulama kepada kita. Kalau orang tanya kepada kita, apakah kita ini benar-benar beriman kepada Allah? Antara adab yang diajarkan oleh ulama kepada kita, kita jawab, mudah-mudahan Allah menilai aku sebagai orang yang beriman kepada Allah. Adabnya, tertibnya. Jadi para penonton dirahmati Allah, surah Al-Hujurat ini merupakan surah yang mesti kita baca dalam keluarga kita. Wahai ayah sekalian, ayahanda sekalian, tuan-tuan sekalian, apa kata kita mulakan mungkin hari ini ataupun minggu ini kita usrahkan surah Al-Hujurat di dalam rumah tangga kita. Sama tafsirannya Ustaz. Tafsirannya sekali. Supaya kita memahami adab-adab bermasyarakat, adab etika bermasyarakat. Kerana kita bimbang pada hari ini para penonton dirahmati Allah.
kita salat, ya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian dalam lafaz amin yang kita bacakan sama-sama dalam masjid dalam surau amin. Tetapi kesatuan di dalam salat itu rupa-rupanya belum berkesan untuk memupuk kesatuan ataupun penyatuan di luar salat. Maksud saya, di dalam salat kita boleh duduk ataupun salat bersekali, ya, salat di dalam saf. Tetapi di luar kita masih bergaduh-gaduh. Kita masih berantakan sesama kita, kita masih mencaci maki sesama kita masih melabel-labelkan sesama kita. Jadi ayat di dalam surah Al-Hujurat ini mengajar kepada kita, biarlah rukun iman itu ia membenihkan rukun Islam. Maknanya ia berganding di antara satu sama dengan yang lain, ia memberi kesan di antara satu dengan yang lain. Apabila kita salat, kita menunjukkan iman kita kepada Allah, ia memberi kesan kepada kehidupan kita. Kerana itu kalau kita ingat semula, saya ketika itu menonton Dr. Farid Ravi, ya, guru kita semua. Ketika beliau mengulas, ya, bagaimana keperluan untuk kita menjaga adab, akhlak kita. Contoh. Cantik Ustaz. Cantik, ya. Kita simpan dulu. Macam mana cara untuk kita menjaga adab dan akhlak tersebut? Kita Ya. akan bicarakan selepas ini para penonton. Tak maaf Ustaz, ya, kita potong Baik, sikit. baik. Kita kembali selepas ini dalam Tajalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bila mana kita membacakan ayat suci Quran, kita berkumpul, ya, untuk membacakan ayat suci Quran, maka Nabi SAW menyebutkan Allah akan memberikan ketenangan dalam diri kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah memberikan rahmat pada diri kita, dan Allah para malaikat akan turun mendoakan seluruh yang hadir dalam majlis ilmu tersebut, dan yang terakhir sekali wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah akan menyebut-nyebutkan nama orang yang duduk dalam majlis ilmu. Baik para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak sambung perbicaraan yang Ustaz sebutkan sebentar tadi berkaitan dengan adab itu sendiri, Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sambung cerita tadi, Ustaz. Silakan. Baik, Masya Allah. Dai Aiman memang dia cekap mengacara rancangan Tanyalah Ustaz ini. Dia sengaja menggantungkan persoalan, menyebabkan kita tertunggu-tunggu apakah jawapannya. Baik, para penonton, surah Al-Hujurat menceritakan adab-adab etika yang mesti kita laksanakan dalam kehidupan kita. Orang yang bersalat, di dalam salat mereka boleh bersatu, boleh berimamkan dengan tuan imam tersebut. Maknanya salat mengajarkan erti kesatuan dan penyatuan. Sepatutnya roh ataupun spirit kesatuan di dalam salat itu dibawa di luar salat. Jangan lagi kita berantakan, jangan lagi kita bergaduh sesama sendiri, jangan lagi kita menjadi racun sesama kita, jangan lagi kita mengadu domba dan sebagainya. Tetapi malangnya penyakit-penyakit ini melarat di dalam masyarakat. Kerana itu saya sebutkan di awal tadi para penonton, mari kita jaga perkara di dalam kawalan kita. Siapa? Suami, isteri, anak-anak. Kita jaga keluarga kita supaya kita tak terlibat dengan penyakit-penyakit ini. Mari kita lihat pada ayat nombor 6, Allah Azza wa Jalla memperingatkan, surah Al-Hujurat ayat nombor 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Para penonton, ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, jikalaulah datang kepada kamu seorang yang fasik, iaitu orang yang tidak diketahui latar belakangnya, latar belakang kehidupannya, sama ada dia orang baik ataupun orang yang sebaliknya, membawa sesuatu berita, maka apa arahan Allah? Fatabayyanu,
kena selidik terlebih dahulu tabayyun. Tapi hari ini dai Aiman, orang bukan tabayyun, dia tibayyun. Tibayyun. Dia tibai dulu, kan? Sama Kata ada bagus tu. betul ke tak betul, dia tibai dulu. Kan? Kalau dia nak kata kepada seseorang itu, dia kata rapat dulu. Tibai dan hayun. Ustaz. Hayun Tibai. betul-betul. Lepas tu baru dia kata, betul ke? Baru dia tanya betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ni dah, ya Allah. Dengar kat mana? Ah. Aku dengar orang kata. Dengar orang kata. Satu lagi perangai orang kita, ni nasihat kepada kita lah. Aiman, aku cerita kat hang seorang je. Seorang je ni kan. Hang jangan cerita kat orang. Padahal dai Aiman ni dah orang yang ke-50. Kan? Jadi orang kita ni, para penonton, ini nasihat dan muhasabah kita bersama. Kadang-kadang kita ini cerita yang benar, riwayat yang sahih, kita tak minat nak dengar. Ya. Contohnya, kalau saya cerita pada sahabat saya, Mat, hang nak tahu tak? Dai Aiman ni dia kerja, ya Allah, dia masuk kerja pukul 8 pagi, dia rajin. Dia balik kerja pukul 6 petang. Kadang-kala dia solat maghrib dulu di pejabat, lepas tu baru balik. Kawan Mat tadi dia kata apa? Ya, yang ni je ke yang nak cerita. Aku tahu dah. Masalahnya? Apa masalahnya? Dia nak tahu masalah. Mana dia tak minat. Dia tak minat. Yang dia nak dengar, hang nak tahu tak? Aiman ni, dia ni buat banyak masalah lah. Skandal di pejabat lah. Masalah apa tu? Masalah apa tu? Jadi orang minat nak dengar benda-benda begini. Para penonton yang dirahmati Allah, ayat nombor 6 ini memberikan peringatan kepada kita, jangan suka menyebarkan berita-berita palsu. Satu. Yang kedua, jangan kita suka menyebarkan berita-berita yang belum disahihkan, belum disemak. Jadi, para penonton, dalam kehidupan kita seharian hari ini, tahun 2020 dan ke atas ini, kita mesti ada satu prinsip dalam hidup kita, kita semak sebelum sebar. Nak semak dengan siapa? Kalaulah kita dapat SMS ataupun WhatsApp ataupun orang forward di Facebook kita cerita-cerita tentang hukum hakam. Ya, surat berantai dan sebagainya. Yang pertama, kita semaklah dengan Jabatan Agama Islam negeri-negeri ataupun pejabat mufti ataupun jabatan mufti negeri-negeri. Supaya mereka inilah dapat memberikan memberikan maklumat yang tepat, betul ataupun tidak maklumat ataupun berita tersebut. Ini merupakan akhlak yang mesti ada dalam kehidupan kita. Janganlah kita percaya dan telan bulat-bulat semua yang kita terima dalam telefon bimbit kita ini. Kena ada budaya semak, dan sebelum kita sebar, tanya dahulu kepada diri kita. Yang pertama, berita tersebut betul, tepat, sahih ataupun tidak. Satu. Yang kedua, tanya pula soalan yang kedua, kalau kita sebar, apa manfaatnya? Kalaulah yang kita sebar itu mengundang perpecahan, bergaduh pula suami isteri ni, bergaduh pula, lebih baik tak payah sebar, untuk maklumat diri kita lah sahaja. Jadi saya kira ini perkara-perkara yang kita sedang belajar dan kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita. Kerana itu para penonton, kalau kita tengok surah Al-Hujurat 1, kemudian surah Muhammad, dan yang ketiga surah Al-Fath. Ketiga-tiga surah ini membina kepribadian para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Iman dan amal mesti seiring. Ya, bila kita kata kita beriman, akhlak kita mesti comel juga, mesti cantik juga. Seiring. Jadi bila kita sebutkan tentang perkara ini, Ustaz, semak sebelum sebar. Tapi setengah orang tu dia sebar untuk disemak. Semak, sebar untuk disemak. Mereka sebar, lepas tu mereka tulis kat bawah ni, mohon pencerahan. Betul ke tidak ni? Dari bilik sebelah. Dari bilik sebelah. Allahu Akbar. Baik, Ustaz. Kita ada lagi soalan bersama dengan sahabat kita di Facebook, bersama dengan Khadijah Hassan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i, waalaikumsalam. Semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah. Amin. Soalan saya, dalam surah ini Allah ada berkata tentang orang-orang yang menyembah sesuatu selain daripada Allah tanpa memberi kebaikan kepada mereka. Kepada siapakah Allah tunjukkan ayat ini? Mohon pencerahan Ustaz
terima kasih. Ini kita boleh sebutkan sebagai pegangan akidah kita. Ya. Yang kita sebut yang pertama sekali beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada sesuatu yang Ustaz boleh sampaikan. Baik, tentu sekali lah para penonton rahmati Allah. Bila sahabat kita tadi menyebut secara umum, saya kira ya, ayat mana beliau tidak nyatakan. Tentu sekali lah kita orang yang beriman ataupun akidah kita ini akidah yang tetap. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, ia akan menyerlahkan kehidupan kita ini. Orang yang beriman dengan rukun-rukun iman, hidup mereka perspektifnya besar. Orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka memandang dunia ini bukanlah penamat segala-galanya. Ada satu lagi dunia. Apabila kita meninggal dunia, kita akan dihidupkan semula. Di tempat itulah kita akan dihitung amalan-amalan kita sama ada baik ataupun buruk, semuanya akan diadili dengan seadil-adilnya. Jadi orang yang beriman dengan hari akhirat, mereka berjiwa besar dan mereka memandang dunia ini ialah ladang untuk mereka bercucuk tanam, berbakti semampu yang boleh untuk mereka menuai hasilnya di hari akhirat nanti. Persiapan saya. Persiapan dibuat dan mereka tidak berputus asa. Mungkin di dunia ini rezekinya kurang sahaja. Ya, biasa-biasa sahaja. Ya. Mungkin cita-citanya nak dapat sekian banyak. Ya. Kalau di pejabat mungkin dia target nak dapat pangkat itu dan ini. Ya. Tetapi takdir Allah, rezeki kita tak dapat benda itu. Orang yang beriman, mereka kata tak apa. Mungkin ini bukan rezeki aku, tetapi rezeki anak-anak aku nanti. Yeah. Rezeki cucu-cucu aku nanti. Ini orang yang mempunyai akhirat minded. Yang kedua, para penonton rahmati Allah. Kalau kita lihat para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contohlah. Kalau kita tengok dalam peperangan Tabuk, dari Aiman, peperangan Tabuk ini masya-Allah begitu hebat sekali. Dalam riwayat menyatakan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya kaum muslimin berada di Tabuk dan juga perjalanan pergi dan balik semuanya total 50 hari. Berada di Tabuk selama 20 hari, pergi dan balik perjalanannya 30 hari, sebulan. Aman, sebulan. Dan tentera muslimin pada ketika itu sekitar 40,000. 40,000 orang tentera muslimin ataupun kaum muslimin yang menyertai peperangan Tabuk tersebut. Hadirin rahmati Allah, apa yang saya nak kongsikan ada kaitan juga dengan surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid, Allah Azza wa Jalla merakamkan ayat-ayat itu tentang ayat-ayat tentang sedekah. Sedekah yang dituntut kepada umat Islam untuk menyumbang harta mereka, duit-duit ataupun dana yang disumbangkan itu akan digunakan untuk memperkukuhkan ketenteraan umat Islam pada waktu itu. Surah Al-Hadid diturunkan kepada umat Islam ketika umat Islam masih baru lagi berada di Madinah, sekitar tahun ketiga, tahun keempat ataupun tahun kelima hijrah. Maknanya masih awal, di awal pentadbiran. Yang saya nak ceritakan, para penonton rahmati Allah, para sahabat apabila mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kata-kata perangsang, kata-kata semangat kepada sahabat untuk menyumbang, untuk infak, untuk mendermakan harta mereka. Nah, kita lihat orang yang beriman kepada Allah, akidah mereka akidah yang mantap. Saya buat contoh bagaimana antara sahabat yang menyumbang. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, para penonton rahmati Allah, beliau menyumbang seluruh hartanya, 4,000 dirham, seluruh hartanya disumbangkan kepada agama. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab, separuh daripada hartanya disumbangkan kepada jalan agama. Kemudian Sayyidina Uthman bin Affan, 900 ekor unta beserta kelengkapan penuh dengan muatan disumbangkan kepada agama. Bukan setakat itu, 100 ekor kuda disumbarkan juga kepada agama. Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, 200 uqiyah perak. Jadi ini beberapa contoh yang kita nak sebut bagaimana para sahabat bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berkorban untuk agama. Para penonton, selama 11 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Cuba bayangkan, terdapat 84 perang yang telah berlaku di Madinah. Mengikut ahli sejarah, ketika Nabi berada di Madinah sekitar 11 tahun begitu,
10 tahun 11 tahun itu berlaku 84 kali peperangan. Jadi nak ceritanya para penonton rahmati Allah, kita ikutlah watak-watak para sahabah ini. Kerana mereka merupakan, kita sebut sebagai the golden era of Islam. Generasi emas ialah generasi para sahabah. Ya. Mereka beriman kepada Allah secara tekad, secara bulat, dan mereka beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya apa? Tentulah akidah dan iman mereka kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Wallahu sedikit a'lam. Ustaz boleh kongsikan apa Ya. sebenarnya yang menjadi asas dan prinsip dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh berpegang sungguh-sungguh akidah mereka ini beriman kepada Allah SWT, dan mereka ini tidak pedulikan apa saja yang ada pada diri mereka yang diimpikan hanya ganjaran Allah SWT. Sedikit Ustaz. Dalam surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Di belakang itu wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Apa maksud ayat ini para penonton? Allah Azza wa Jal menyatakan sesungguhnya akhirat itu lebih kekal dan lebih aula untuk kita kejar. Ya. Jadi ada dalam riwayat menyatakan bila kita mengejar akhirat, ya, dunia akan ikut akhirat tersebut. Tetapi kalau kita mengejar dunia, akhirat belum tentu mengejar dunia tersebut. Dunia ini umpama bayang-bayang. Ya, umpama bayang-bayang dunia yang kita kejar ini. Kadang-kadang apa yang kita hajati itu untuk memenuhkan nafsu dan hawa nafsu kita, kita sanggup berbalah-balah, kita sanggup menjatuhkan sahabat handai kita, kita sanggup memburuk-burukkan sahabat handai kita. Kerana apa? Kita tamak kepada nikmat keduniaan yang sementara itu. Kerana itu ada pepatah yang menyatakan dunia ini jangan letak dalam hati. Letaklah sekadar di genggaman tangan kita sahaja. Hati kita tentulah akhirat. Orang yang mengejar akhirat bukanlah bermakna dia tinggal dunia. Tidak. Ya, bukanlah nak suruh tuan-tuan perempuan hari ini hantar surat resign kerja di pejabat. Bukan. Maksudnya orang yang bekerja untuk hari akhirat, dia memandang kerjanya itu ialah ibadah. Ya, cari duit ibadah. Kerana apa? Untuk menyara isteri dan anak-anak, untuk memberikan makanan yang halal kepada isteri dan anak-anak, untuk mencukupkan keperluan isteri dan anak-anak, untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ini merupakan tanggungjawab yang kita faham. Orang yang bersusah payah mencari keredaan Allah di atas dunia ini, Allah akan memberikan redha Allah di hari akhirat. Jadi saya kira rumusannya ialah beriman kepada hari akhirat merupakan suntikan motivasi yang begitu kuat untuk kita meletakkan dunia ini ialah jambatan untuk kita menuju hari akhirat. Wallahu a'lam. Perkataan yang cukup cantik yang boleh kita highlight di sini, wal akhiratu khairun wa abqa. Maksudnya tempat yang kekal abadi itu di sana nanti saya. Subhanallah. Maknanya kalau kita yakin itulah tempat pengakhiran kita, di dunia ini adalah tempat sebanyak-banyaknya kita melakukan persiapan. Jadi ya, kita berhenti dahulu di TV3, kita akan sambung 30 minit lagi di TV9. Terus bersama dengan kami. Terima kasih atas kesetiaan anda. Saya Daya Aiman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali selepas ini. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Biar tahu, jangan keliru dalam program kita pada hari ini. Tanyalah
Ustaz. Bersama dengan anda semua, saya Dai Aiman. Kita dihadiri oleh Al-Fadil Ustaz Zarifi Daud bagi memberikan penjelasan dan pencerahan dalam topik tafsir kita pada hari ini, surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 hingga ke-18. Nak suruh Ustaz sambung tadi, Ustaz? Okey. Baik, sebab kejap lagi kita dah janji dengan penonton kita untuk dengar lagu daripada Al-Fadil Ustaz. Nak ke tidak? Cuba agak sikit. Lagu apa ni? Dai Aiman buat suspend ni. Baik Ustaz, perbincangan kita ni semakin menarik, iaitu ayat-ayat yang diceritakan dalam surah Hujurat ini sebenarnya melambangkan pribadi dan akhlak seorang manusia dan cukup-cukup terkesan dengan diri kita. Baik, kita ada soalan yang nak diajukan daripada sahabat kita di Facebook bersama dengan Ram Deseru. Assalamualaikum Ustaz dan Dai Aiman. Ayat yang ke-17, apakah yang dimaksudkan dengan budi menurut ayat dalam surah ini? Adakah perbuatan ataupun jasa yang dilakukan jangan diharapkan balasan? Apakah istilah orang berbudi kita berbahasa? Mengapakah Allah melarang jangan berkira-kira dengan budi? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Orang berbudi, kita berbahasa. Bagaimana tu Ustaz? Silakan. Baik, para penonton rahmati Allah, terima kasih sahabat kita yang bertanya tadi. Baik, tentunya orang yang berbudi. Kerana itu bila sebut budi ni, Dai Aiman, saya teringat sebuah buku yang ditulis oleh Buya Hamka yang berjudul Lembaga Budi. Jadi para penonton, kalau ada masa nanti, kalau pergi ke kedai-kedai buku, boleh cari buku yang ditulis oleh Buya Hamka, judulnya Lembaga Budi. Apa maksud lembaga? Lembaga maksudnya ialah akar. Budi, apa maksud budi? Akhlak, kebaikan. Baik. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam banyak firman, antaranya apabila kita buat kebaikan, pasti akan dibalas oleh Allah walau sebesar zarah. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah pasti melihat dan memandang kebaikan itu walaupun sebesar zarah. Para ulama bila berbahas tentang zarah ini, bagaimanakah bentuk zarah? Beberapa contoh. Kalau kita sekarang ini hampir pukul 8 pagi, ya. Di rumah kita telah langsir tu kan, kita dah ikat ke tepi dah kan. Ya. Maknanya nak bagi cahaya masuk tu kan. Jadi di dinding-dinding rumah kita tentu sekali ada debu-debu kecil yang kita tak nampak dengan mata kasar kita. Ya, tak nampak dengan mata kasar kita. Tetapi pada pandangan Allah, ia tetap kelihatan. Ya. Itu maksud yang diberikan oleh para ulama kepada kita. Sebesar zarah, itulah walaupun manusia seluruh dunia tak nampak, tapi Allah pasti nampak. Baik, para penonton, saya nak bawa satu contoh bagaimana seorang lelaki ini begitu hebat sekali. Namanya Abdullah ibn Al-Mubarak. Apabila beliau membaca Al-Quran, ada satu ayat yang telah merubah hidupnya jadi seorang yang saleh, seorang yang faqih, seorang yang minat kepada ilmu, seorang yang suka berbakti. Apakah ayat tersebut? Surah Al-Hadid ayat nombor 16. Para penonton, nanti bila ada masa, bila tonton semula kami di Facebook Tanyalah Ustaz, catat Surah Al-Hadid ayat nombor 16. Ayat inilah yang telah merubah hidup Abdullah ibn Al-Mubarak jadi manusia yang super, manusia yang hebat. Para penonton, selepas dia membaca ayat ini, ceritanya beliau mendengar orang lain membaca ayat ini, beliau terdengar ayat ini, beliau jadi insaf. Langsung beliau membacanya ayat tersebut juga. Apa yang berlaku, saudara? Diriwayatkan dalam sebuah tafsir menyatakan Abdullah ibn Al-Mubarak satu ketika beliau nak pergi ke Makkah untuk tunai haji. Pada waktu itu hukum haji baginya ialah sunat. Kerana sebelum itu beliau telah mengerjakan haji. Ya. Baik, para penonton, dalam perjalanannya nak ke Makkah, beliau singgah di satu tempat di kota negara Iraq. Dia singgah di satu tempat. Tiba-tiba, para penonton, Abdullah ibn Al-Mubarak melihat ada seorang perempuan yang agak berusia. Ya. Sedang berada di tepi timbunan sampah. Dan
wanita yang berusia ini kelihatan menguis-nguis ataupun mengais sampah ya. Ngais ke kuis ya? Lebih kurang ya. Maknanya mengait-ngait, menguis-nguis seperti mencari sesuatu. Ringkas cerita, rupa-rupanya wanita yang berusia ini duk cari sesuatu, dia dapat seekor bangkai seekor itik. Dia angkat, kemudian dia buang bulu-bulu bangkai itik tersebut. Jadi Abdullah ibn Al-Mubarak menghampiri wanita tersebut lalu bertanya, "Puan ataupun makcik tak tahu ke haram kita orang Islam makan bangkai ni?" Wanita berusia ni berkata, "Aku tahu tak boleh makan, tetapi apakan daya? Aku dan anak-anak sudah berminggu-minggu tak makan. Berminggu-minggu tak makan. Suami aku telah kembali ke rahmatillah. Tak ada orang yang boleh bantu aku. Yang ni saja yang aku boleh makan bersama dengan anak-anak aku. Bangkai seekor itik." Para penonton, tengok hebatnya kuasa budi Abdullah ibn Al-Mubarak. Langsung hatinya tersentuh lihat orang fakir, orang miskin ini. Beliau buat keputusan. Apa keputusan yang beliau buat? Beliau telah mensedekahkan ataupun memberikan hartanya sekitar 1,000 dinar kepada wanita yang berusia itu. Maknanya bila tengok orang susah, tersentuh hatinya, beliau buat keputusan. Beliau infakkan 1,000 dinar kepada wanita yang berusia ini. Dan beliau kata, "Makcik gunalah duit ini untuk kegunaan makcik makan, minum, pakai bersama dengan anak-anak." Dan Aiman, kurang lebih 1,000 dinar ni, kalau hari ini sekitar RM1,000,000. Banyak ya? Ustaz. Saya pun tak ada banyak tu. Jauh panggang dari api lah. Memang tak ada lah sebanyak itu. Inilah bukti orang yang berharta, hartawan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbudi tanpa mengharapkan balasan orang. Kerana dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjari pahala yang dia lakukan. Ini ada kita nak bersama dengan hartawan jiwa pula Ustaz. Hartawan jiwa. Siapa tu? Kita bersama dengan Haji Tukinon. Apa khabar? Assalamualaikum. Masya-Allah, Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai ya. Dah tahulah dah tak payah cakap Haji Tukinon. Okey. Persoalan Ustaz, ungkapan ini kita nak guna lagi atau tidak Ustaz? Ya, iaitu bekerjalah kamu, yakni mencari harta bertimbun-timbun seolah-olah kamu akan hidup lama tak mati dan beribadahlah, sembahyang solat sebanyak seolah-olah kamu akan mati selepas ini. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz lah. Orang yang kat masjid tak payah kerja boleh ke Ustaz, ataupun dia kerja kerana Allah Taala? Itulah saja soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hartawan jiwa saya. Hartawan jiwa. Hari-hari bersama dengan kita. Jadi satu pepatah yang cukup indah disebutkan sebentar tadi, kita bekerja seolah macam kita ni nak hidup 1,000 tahun saya. Allahu Akbar. Ada sesuatu yang saya nak sampaikan. Tentu sekali saya ingat kata-kata tersebut merangsang kepada kita untuk bekerja sehabis baik. Berkualiti, bersungguh-sungguh, dan tentunya Islam memberikan keluasan kepada kita untuk mencari rezeki dengan syarat jalan yang halal. Carilah, raihlah seberapa banyak keuntungan yang kita mampu dengan syarat mesti halal. Kita tidak menggadaikan prinsip hukum hakam agama. Tak menipu orang, ya, tak kelentong orang, tak terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Dalam pada masa yang sama tidak tinggal perkara-perkara fardu, solat fardu 5 waktu itu dijaga sungguh-sungguhnya, Al-Quran baca pula, tadabbur pula. Dan orang yang berharta inilah kita mengambil contoh Abdullah ibn Al-Mubarak tadi. Dengan hartanya itulah beliau menjadikan hartanya itu sebagai jalan untuk beliau mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu para penonton, dalam sebuah riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurab yaumil qiyamah." Atau kama qala an-Nabi. Nabi kata, mafhumnya, barang siapa yang menolong seseorang mukmin itu melepaskan sesuatu kesusahannya di atas dunia ini. Kita tolong orang mukmin, tolong sahabat handai melepaskan kesusahannya di atas dunia, ganjarannya apa dia? Di hari akhirat nanti Allah pula
akan melepaskan kesusahan kita di hari akhirat nanti. Apa maksud melepaskan kesusahan di akhirat tu, Ustaz? Tapi kita berehat seketika boleh? Baik. Kita bagi suspend lagi pada para penonton kita. Kita nak jawab soalan ini selepas ini. Apakah kesusahan di akhirat yang Allah akan lepaskan bagi orang yang membantu orang lain? Kita berehat seketika, kembali dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Di blok yang terakhir kita dalam topik tafsir surah Al-Hujurat ayat yang ke-15 sehingga ke-18. Para penonton sekalian, tadi Al-Fadhil Ustaz ada menceritakan bila mana kita melepaskan kesusahan orang lain, Allah akan melepaskan kesusahan kita di akhirat. Bagaimana tu, Ustaz? Tentu sekali Dai Aiman, bila kita membaca hadis-hadis tentang hiruk pikuknya hari akhirat, ia sangat menakutkan kita. Ya. Bagaimana kita bersesak-sesak pada waktu itu, kita menunggu saat untuk dihitung segala amal kebaktian kita di atas dunia ini. Ada Nabi gambarkan ada orang itu yang tenggelam dengan peluhnya sendiri. Ya. Golongan yang pertama tenggelam peluhnya daripada kaki naik ke buku lali, satu. Yang kedua peluhnya daripada kaki naik ke paras pinggang peluhnya. Yang ketiga lebih dahsyat dan lebih menakutkan lagi, daripada kaki peluhnya naik ke paras hidung ini. Kerana apa? Di dunia banyak sangat dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi para penonton, ini yang saya takutkan. Kerana itu kalau kita lihat Abu Darda, seorang insan yang berilmu, beliau menangis kepada Allah. Beliau bimbang ilmu yang beliau ada, ilmu yang beliau sampaikan, tetapi beliau tidak beramal dengan ilmu. Beliau takut, beliau tidak beramal dengan ilmu. Menangis Abu Darda, berfikir tentang itu. Ya. Contoh lain lagi, seorang tabi'in, Taubah bin Al-Muallim, umurnya 59 tahun. Rupa-rupanya beliau menghitung 59 tahun, rupanya beliau telah hidup 21,500 hari. Beliau hidup. Beliau kata, kalaulah sehari beliau buat satu dosa, maksudnya beliau telah mengumpul 21,500 dosa. Mana mungkin 21,000 dosa yang nak dibawa ini dapat diampunkan oleh Allah. Mana mungkin nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas pengsan Taubah bin Al-Muallim berfikirkan tentang dosa. Ya. Kerana itu para penonton rahmati Allah, mudah-mudahan kita bantu orang selesaikan, tunaikan masalah orang, selesaikan bantu masalah orang. Kita di pejabat, kalaulah kita sebagai frontliner duduk di kaunter khidmat pelanggan, berikan senyuman dan bantulah urusan seseorang itu sehingga selesai, dia pulang ke kampung, pulang ke rumahnya dengan perasaan hati yang gembira. Itu merupakan satu khidmat kita kepada insan yang lain dengan asbab kerja seharian kita di pejabat. Wallahu a'lam. Kadang-kadang bila mana kita terhimpit dengan masalah, tiba-tiba nak ke Gua Musang, Ustaz, Ya. tayar pancit tengah malam pukul 2 pagi. Allah. Waktu tu tak ada siapa dah yang boleh diharapkan. Berhenti seorang pakcik bantu kita ketika itu, dan pakcik tu berlalu pergi. Saat itu baru kita rasa, ya Allah, besarnya pertolongan Allah Subhanahu Taala ketika mana kita betul-betul sempit. Rupanya Ustaz, baru teringat tadi kita bagi karipap dekat Makcik Gad tadi. Ya, betul. Hanya disebabkan pertolongan yang sedikit. Allah Ya. ganti ketika saat kita kesempitan. Ya, Allahu Akbar. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, kita ada satu soalan pada ayat yang ke-18. Tapi sebelum tu Ustaz, Ya. para penonton kita ternanti-nantilah Ustaz. Mungkin boleh kita nak perdengarkan sikit alunan nasyid pada Al-Fadhil Ustaz. Para penonton nak dengar ke tak? Saya mulakan dulu Ustaz. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. Silakan Ustaz. Silakan. Silakan. Allahu Akbar. Para penonton sekalian, itulah dia.
kelebihan yang mungkin kita ada pada panel-panel kita di Tanyalah Ustaz, bukan setakat boleh memberikan ceramah tapi boleh menyampaikan lagu. Para penonton sekalian, soalan yang seterusnya kita nak dengar daripada sahabat kita, daripada Masrifah Nur. Assalamualaikum Ustaz, Dai dan semua kru yang bertugas. Ayat yang ke-18, adakah ayat ini tentang Allah mengetahui hal ghaib yang ada di seluruh langit dan bumi? Dan Allah Maha melihat kebaikan ataupun keburukan yang manusia itu lakukan. Allah akan membalas atas setiap perbuatan yang baik itu dengan ganjaran yang sebaiknya dan azab yang buruk pada perbuatan jahat yang manusia itu lakukan. Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Allah Maha mengetahui Ustaz, setiap perbuatan buruk ataupun baik yang kita lakukan secara terang ataupun tidak, Allah mengetahui. Dan balasannya pastinya yang baik dibalas baik dan buruk dibalas buruk. Jadi mungkin ada sesuatu yang boleh Ustaz sampaikan. Silakan. Dai Aiman dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, terima kasih sahabat kita yang bertanya tadi. Ayat nombor 18 dalam surah Al-Hujurat merungkaikan ataupun merumuskan keseluruh ayat-ayat yang terkandung di dalam surah Al-Hujurat. Apa? Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia yang meliputi langit dan bumi, dan Allah melihat, wallahu basirum bima ta'malun. Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Kamu tu siapa? Kitalah. Sama ada yang kita lakukan itu terbuka ataupun perkara yang kita lakukan itu terselindung, semuanya dalam perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila pagi ini alhamdulillah kita telah selesai menekuni, mentadabbur 18 ayat di dalam surah Al-Hujurat, para penonton kita dapat beberapa pelajaran. Ya. Yang pertama, ayat yang pertama, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala jangan diminta disegerakan wahyu. Ini merupakan ayat yang pertama yang membawa maksud kepada kita, antaranya bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Berdoalah dengan penuh tekun, sabar, dan kita yakin, kita berhusnuzan, bersangka baik dengan Allah, pasti Allah akan memakbulkan doa kita. Yang pertama, cara Allah makbulkan doa kita doa hari ini, Allah beri kepada kita di dunia ini sebelum kita meninggal dunia. Cara yang kedua, Allah terima doa kita, Allah makbulkan, tetapi Allah tangguh apa yang kita minta, Allah tak bagi atas dunia, Allah bagi di hari akhirat. Dua. Yang ketiga, Allah terima doa kita, tetapi Allah tak bagi apa yang kita minta, Allah bagi cara lain. Bagaimana? Allah selamatkan kita, keluarga kita daripada musibah, kemalangan, bencana dan seumpamanya. Satu. Yang kedua, adab kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini terangkum di dalam ayat nombor 2 hingga ayat nombor 15 surah Al-Hujurat. Dalam konteks kita hari ini bagaimana? Yang pertama, tentu sekalilah para penonton, bila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa terus sahut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah. Itu merupakan tanda adab kita kepada baginda Rasulullah. Yang kedua, apabila kita membaca hadis ataupun menyebarkan hadis, mohon kita buat semakan terlebih dahulu. Janganlah kita menyebarkan riwayat-riwayat palsu. Semak terlebih dahulu. Rujuk kepada Jabatan Agama, JAKIM dan seumpamanya, dan hari ini sudah ada apps hadis yang boleh membimbing kita. Yang kedua, dan tentunya kita beramal dengan segala apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Ini merupakan adab kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 3, adab sesama mukmin. Jangan mudah menerima sesuatu berita. Semak terlebih dahulu. Dan yang seterusnya, jangan kita mencerca dan berburuk sangka. Dan kita sentiasa menjadi orang yang mendamaikan mana-mana pihak yang berkelahi. Ini terakam di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 hingga ayat nombor 12. Dan seterusnya para penonton, saya mohon maaf, adab yang nombor 2 tadi, ayat nombor 2 hingga ayat nombor 5. Adab nombor 3, ayat nombor 6 hingga ayat nombor 12. Adab yang keempat, ayat nombor 13, iaitulah kita mesti menjaga adab bersama dengan sahabat-sahabat non-Muslim. Kita bersantun, menyantunilah mereka di atas prinsip kemanusiaan. Tonjolkan akhlak kita kerana ini merupakan salah satu cara kita berdakwah kepada mereka. Dan yang terakhir, perkara nombor 5 yang dijelaskan di dalam surah Al-Hujurat yang kita belajar, iaitulah kualiti iman sebenar. Inilah yang membezakan orang yang beriman ataupun
orang yang sekadar Muslim pada namanya sahaja. Dan Aiman, kita nak habis surah Al-Hujurat ni berminggu-minggu. Ya, sebulan baru habis kita mentadabbur surah Al-Hujurat. Inilah kalau kita lihat Sayyidina Umar Al-Khattab, beliau membaca surah Al-Baqarah bertahun-tahun. Kerana apa? Beliau baca dan lihat maknanya, aplikasikan dalam kehidupan, detikkan rasa insaf, muhasabah diri. Ini namanya tadabbur. Dan bila kita nak tadabbur, tak perlu banyak-banyak sangat. Jangan sekali nak tadabbur tu, tadabbur sampai 100 ayat, penat kita. Kita buat macam formula yang tanyalah ustaz kongsikan, 5 ayat, 6 ayat, supaya ia benar-benar berkesan di dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Bila Ustaz sebutkan tentang berkesan dalam kehidupan ni, kita cukup terkesan dengan soalan yang diberikan oleh sahabat kita ini yang bertanyakan mengapa masih ada segelintir yang lalai culas dengan ibadahnya dan hanya menunjukkan kebaikan semata-mata untuk pandangan manusia sahaja, sedangkan Allah Maha mengetahui segala rahsia langit dan bumi dan Allah Maha melihat. Apakah faktor terjadinya sedemikian yang dikatakan penyakit wahan, iaitu cinta dunia? Sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, Ustaz, dalam surah Al-Hujurat yang membentuk peribadi jati diri akhlak sebagai seorang manusia. Silakan Ustaz. Terima kasih sahabat yang bertanya, Dai Aiman. Dalam sebuah riwayat Thauban radhiyallahu anhu tentang penyakit al-wahan tadi, Nabi menyebut kepada para sahabat, akhir zaman ini musuh-musuh Islam akan mengerumuni umat Islam seperti mengerumuni sebuah hidangan. Semua pakai hurung gitu. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah pada waktu itu umat Islam sedikit jumlahnya? Nabi kata tidak. Umat Islam akhir zaman ramai, tetapi ramainya mereka itu seperti buih di lautan. Ya, sekali ombak datang hancur berderai buih-buih tersebut. Dan Nabi kata kerana apa umat akhir zaman jadi begitu? Kerana mereka dihinggapi ataupun mereka terkena penyakit al-wahan. Sahabat tanya lagi, apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, takutkan kematian. Jadi para penonton dirahmati Allah, bila nak kaitkan dengan soalan sahabat kita tadi, kadang-kadang kita nak tunjuk amalan kita ni depan orang sahaja. Balik rumah pak mertua jadi imam, masya-Allah kan. Balik rumah sendiri, solat tertinggal. Jadi kita tak nak begitu. Amalan dalam hidup kita ini jangan culas. Pastikan ia konsisten. Biar ia sedikit tetapi ia berkekalan dalam kehidupan kita. Saya nak tunaikan apa yang Dai Aiman minta tadi. Nasyid apa kalau zikir ya? Kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan. Sambung Dai Aiman. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sekali lagi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maksudnya dua kalimah yang ringan di mulut tetapi berat pada timbangannya. Jangan tinggal kita menyebut zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang kita paling ringkas supaya ia menjadi pakaian hidup kita. Jadi saya mohon ampun maaf, saya nyanyi tadi tak sedap, Aiman lagi sedap lagi. Moga-moga apa yang Ustaz tinggalkan pada akhir kata-kata Ustaz tadi menjadi amalan dalam kehidupan seharian kita. Jom para penonton, kita tadah tangan. Mudah-mudahan kita memohon segala keampunan dan keberkatan dalam pertemuan kita pada hari ini. Moga Ustaz boleh imamkan doa kita, Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lilidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, dan kasihkanlah ibu bapa kami ya Allah sebagaimana mereka kasihkan kami semenjak kami kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Anugerahkanlah kepada kami rezeki yang baik dan halal.
dan Engkau terimakanlah segala amal-amal kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Sekiranya Engkau tidak ampunkan kami ya Allah, sekiranya Engkau tidak rahmati kami ya Allah, nescaya jadilah kami orang-orang yang rugi di hari akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala apa yang dijelaskan dalam surah Al-Hujurat dapat memberi inspirasi untuk kita terus beradab dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Sama-sama. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa lagi. Amin, ya Allah. Temu janji kita esok bersama dengan sahabat saya Dai Hakim sebagai moderator dan panel Ustaz Ahmad Fuad Mokhtar dalam perbincangan pengajian hadis bersihnya beribadah. Para penonton sekalian, terima kasih atas kesihatan anda. Saya Dai Aiman mengundurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.